Sebab tu Quran kata ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah tahu manusia ni bila dia tension, bila dia serabut, under pressure, dia balik, dia tidur, dia makan-makan, minum, dia tidur, selimut. Dan sebagian riwayat kata Nabi balik, dia selimut. Lalu Allah turunkan wahyu. Allah kata ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil lail illa qalila, bangunlah kamu pada waktu malam walaupun sedikit. Tuan-tuan, kita ni ubat untuk orang yang ada masalah, ubat untuk orang yang tension, ubat orang yang ada problem. Allah kata qumil lail, bangun pada waktu malam, illa qalila, walaupun sedikit. Nisfahu, sebahagian daripada malam, awin kus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh itu. Bangun malam, separuh atau kurang sedikit daripada itu. Lepas bangun tu Allah kata auzid alaihi, ataupun kau tambahkan ke atas dia, warattilil qur'ana tartila, kau baca Quran dengan tartil, dengan perlahan. Jangan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitab, boleh lah, tapi Allah kata warattilil qur'ana tartila. Satu sahabat saya, dia ni lecturer dekat UIA, umur sama macam saya, rupa handsome saya sikit lah pada dia, tapi dia doktor lah, ada doktor, panggil Dr. Furqan, ilmu hebat, duduk Mekah lama, lahir di Indonesia, duduk Mekah lama, balik duduk Malaysia. Dia mengajar Quran, warattilil qur'ana tartila. Dia kata bila kita baca Al-Fatihah, jangan baca laju-laju, tartil. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dekat waqaf lazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Sebab apa? Sebab ada hadis sebut, bila kita baca Al-Fatihah, di setiap waqaf tu Allah jawab Bismillahirrahmanirrahim, ada jawapan Allah. Saya tak ingat jawapan. Ada jawapan. Maknanya Allah perhati bacaan kita, ada makna bacaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu ada masalah, qumil lail, bangun malam. Bangun malam separuh ataupun sebahagian daripada malam itu, daripada yang separuh itu, dan tambahkan ke atasnya. Tambah lagi dengan baca Quran secara tartil. Ini untuk orang yang ada problem. Apa problem? Segala problem. Sebab yang jadikan kita pesan ni, manusia ni kalau ada problem, nak settle problem, sebelum kamu cari jalan untuk settle problem, untuk menenangkan jiwa, bangun malam, tahajud, baca Quran. Tuan-tuan, ini yang diajarkan oleh agama kita. Kenapa kena buat semua ni? Kenapa kita kena buat semua ni? Sebab kehidupan kita ni susah. Ayat ni turun kepada Nabi, Nabi selimut. Allah kata wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu pada waktu malam, separuh ataupun kurang daripadanya itu, dan tambahkan ke atasnya dengan membaca Quran secara tartil. Kenapa kamu kena buat semua ni wahai Muhammad? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan lontarkan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila, perkataan-perkataan yang berat. Nabi ni nanti dia akan dapat wahyu. Wahyu ni ayat Quran, batu ayat Quran yang orang panggil dia qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Apa makna kata-kata yang berat? Bukan berat dari segi makna sahaja. Nabi ketika dapat wahyu, sebagai hadis sebut, Nabi ni bila naik unta, wahyu turun kepada dia, berpeluh kepada Nabi. Unta tengah bawa Nabi berhenti sebab terasa berat ayat Quran yang turun itu. Satu berat yang itu. Satu lagi qawlan thaqila, ini kata-kata yang berat dari segi amanah yang ada pada ayat Quran itu. Kita baca mungkin tak berat lah kot, kan?
Malam tarawih, imam baca pas muka kita duduk macam tu juga. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak menghayati apa yang terdapat dalam ayat Quran. Kita tak faham dan juga kita baca tapi kita tak buat apa. Maka qaulan thaqila tu tak sampai kepada kita. Berbanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia baca Quran, dia terima ayat Quran, dia baca Quran, dia menghayati isi kandungan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Maka Quran ini dia jadi very heavy, jadi sangat berat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beban amanah yang Nabi kena laksanakan dalam hidup dia yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Maka untuk kita melayani beban, untuk kita lawan beban ini, untuk kita menghadapi amanah yang berat di dalam Al-Quran ini, maka Allah berikan kepada kita ini ubat. Allah bagi ubat kepada kita. Allah kata inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a. Allah kata sesungguhnya dengan bangun waktu malam itu hiya ashaddu wat'a. Dia ini lebih kuat sentuhan maknanya. Bangun malam, orang tak ada, kita seorang bangun, Allahu Akbar, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu waktu kita baca tu, sentuhan ayat tu lebih mendalam berbanding kita baca waktu siang. Siang ni kadang boleh baca, tapi kadang budak naik motor, bunyi orang buat rumah mengganggu kita. Tapi waktu malam Allah kata innan nasyi'atal laili ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Waktu malam ni bila kita baca bangun malam, ia akan menjadi lebih kuat dari sentuhan makna itu, dan ia lebih kuat dari segi bacaan itu sampai ke dalam hati kita. Tuan-tuan, bila kita bangun malam, kita sembahyang, kita terasa bahawa Allah ini Rabbul Alamin. Tapi benda ni kalau kita cerita, tuan-tuan, tidak akan dapat dirasai sepenuhnya kalau kita tak pernah buat. Macam orang cerita makan durian lah. Kita kata durian ni sedap, durian ni sedap, durian ni sedap. Member kita kata aku tak tahu macam mana sedap. Sebab apa? Aku tak pernah makan durian, dia kata. Oh, dia kena makan durian dulu, baru kita cerita tentang durian, dia akan dapat sungguh durian sedap. Sama dengan rokok lah. Orang rumah kata dah, bila nak berhenti rokok ni? Kan macam-macam orang nak kata dah. Dia tak isap rokok, dia tak tahu. Kita yang isap kita tahu lah. Allah. Tapi yalah, kena berhentilah. Tapi nak cerita je, kebahagiaan orang isap rokok ni dia dua. Orang lain tengah hari nak makan, dia bahagia satu lah. Bahagia lapar aku nak makan macam ni. Tapi orang isap rokok, dia bahagia dia dua. Dia bahagia makan, dan dia bahagia, ada satu lagi kebahagiaan selepas makan. Isap tahu lah, tak isap tak tahu. Saya isap kat luar, dia berhenti dah berat. Kena berhenti sebab dia beri mudarat kepada kita. Tuan-tuan, maka kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia suruh kita baca Quran bila? Pada waktu sahur. Dia suruh kita makan pada waktu sahur. Dia suruh kita istighfar pada waktu sahur. Istighfar termasuklah padanya itu bertahajud dan sebagainya. Sebab tu Allah suruh kita bersahur bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni orang insya-Allah sahur. Tapi bulan lain kadang-kadang ada orang lupa sahur. Sebab dia tak ingat dah. Rupanya bulan lain tak ada puasa dah dia kata. Kan, bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini waktu sahur ni waktu yang baik untuk kita. Kita ni bila kita ada masalah, kita kadang kontak orang sana, kita kontak orang sini, nak minta tolong sana, minta tolong sini. Yang ni letak nombor 2, letak nombor 3. Lepas ni ada masalah, kita kena ingat yang paling utama kita kena minta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hubungan kita dengan Allah kita kena bagi kuat. Macam mana kita nak bagi kuat hubungan kita dengan Allah? Allah kena bangun malam, buat tahajud. Ini memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita bangun malam ni, tuan, dia tak ada unsur riak. Kalau kita sembahyang siang, malam ni orang tengok, nampak riak. Tapi kalau kita bangun malam, siapa ada tengok? Kita dengan Allah semata-mata. Sama dengan kita puasa. Puasa ni satu amalan yang kalau kita tak bagi tahu orang tak tahu. Kecuali kalau kita berjalan bongkok benar ni, oi,
Ngapa Ustaz Garudin tu teruk benar? Puasa ke? Puasa. Puasa. Baru orang tahu kita puasa. Selagi kita tak bagi tahu, orang tak tahu kita puasa. Mengapa terus no jalan ni? Allah, pinggang sakit. Lain pula cerita dia kan. Tapi nak kata kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu kita puasa. Sebab tu puasa istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia memang orang yang puasa ni tuan-tuan diikhlas kepada Allah. Siapa yang tahu dia puasa? Kecuali ikut dia cerita, ambil gambar muka, bola Facebook pukul 3. Inilah wajah orang berpuasa. Orang tahu lah. Okay. Tapi kalau buat macam tu elok ke tak elok? Tak elok lah. Orang tahu. Jadi riak dan sebagainya. Riak, ujub, sum'ah ada belaka. Jadi sebab tu sama juga kita bangun malam, tak ada unsur riak. Telus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak kacau orang. Jangan kacau orang. Kalau kacau orang tak jadi sembahyang. Jadi benda lain pula kan. Sekejut isi. Ada hadis sebut kalau isteri bangun, dia kena kejut suami dia untuk solat tahajud ni. Boleh percikkan air ke muka suami. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh percik air ke muka suami. Kod nanti tengah malam rumah kita, dia dengar dengar sayur ni, malam kan dia kejut kita, dia percik air ke rumah kita. Kita kata, kau nak jadi orang hajar kau nak jadi isi derhaka? Tak. Dia kejut kita nak suruh kita sembahyang. Ada hadis sebut, dia boleh percik. Tapi kalau ambil pai sembuh muka, tu melampau. Tak boleh lah yang tu. Hadis Nabi kata percikkan air supaya bangun sama-sama untuk mendirikan solat tahajud.